Salam satu Malaysia dan salam sejahtera kepada semua patron-patron GMM dan Encik Murtad, termasuk Murtad dan Murtadin dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi hari ini Encik Murtad seperti yang Encik Murtad beritahu dekat episod kita sebelum ini mengenai cara nak migrate ke luar negara. Jadi cara dia adalah, misal kata kalau nak migrate tu, ramai yang tengah fikir kan. Ramai yang orang kata apa, agak keliru untuk berfikir cara nak migrate ke luar negara adakah mudah ataupun senang. Encik Murtad dah beritahu ada 4 perkara yang boleh digunakan untuk migrate ke luar negara. Yang pertama adalah bekerja, kedua belajar, ketiga berkahwin dan keempat suaka. Jadi Encik Murtad nak bagi lebih detail hari ni, nak bagi tahu cara nak menetap dekat luar negara adalah sebenarnya agak mudah tapi terpulang. Kalau ada wang ataupun ada duit, memang tiada masalah. Boleh apply, mohon untuk belajar dekat luar negara, dekat mana-mana universiti. Dan juga boleh buat, apa orang kata, boleh consult dengan mereka lah, berunding dengan mereka. Biasanya kalau pakai duit tak ada masalah. Tapi kebanyakannya memang tiada duit kan. Jadi misal kata kalau orang kata apa, memang Murtad dan Murtadin, iaitu kategori yang ada banyak kategori sebenarnya. Ada satu kategori itu dia memang nak jadi Islam. Okey, yang partner dia tu dia nak jadi bukan Islam tapi depa tak ada masalah. Dan mereka nak berumah tangga, bermaksud mereka nak kahwin tanpa menginvolvekan masuk Islam ataupun keluar Islam. Ini kena faham, mengikut Quran juga dia telah menyatakan kalau lelaki itu Islam dan perempuan itu adalah Kristian ataupun kepercayaan Abrahamic religion, Nabi Ibrahim, iaitu Yahudi, Islam dan Kristian, dekat luar negara boleh saja kahwin. Ini perkara yang betul, dekat Malaysia, Brunei dan beberapa negara saja seperti I think Iran macam tu, yang tak boleh kahwin lah. Tapi sebenarnya Iran pun boleh buat. Kalau lelaki tu Islam, dan perempuan tu Kristian, dia boleh kahwin, tak ada masalah, tak perlu masuk Islam. Jadi prosedur dekat luar negara, dia biasa kalau pihak macam ni, kau boleh je pergi dekat pejabat agama dekat luar negara. Tak kisahlah, kau boleh pergi Saudi Arabia pun boleh. Kalau lelaki Islam, bermaksud kamu tak nak keluar Islam, kamu nak retain sebagai Islam, boleh. Lepas tu yang wanita tu, kamu memang tak nak masuk Islam, tapi pastikan kamu tu Kristian lah. Dokumen kamu kena menyatakan kamu tu Kristian, kamu tu beragama Kristian, yang kamu boleh buktikan. Jadi kamu pergi sajalah ke pejabat agama mereka dan kahwin. Tak perlu masuk Islam. Ini semua termaktub dekat banyak-banyak negara lah, kecuali Islam. Bermaksud, misal kata kalau kamu dah kahwin, kamu pergi dekat negara lain, kau dah berkahwin, tetapi kau berfikir untuk tidak mau kembali ke Malaysia, bermaksud kamu nak menetap dekat negara sana, nak bekerja dekat sana, benda ni boleh dibuat, tiada masalah. Tiada urusan anak tidak setara, semua memang tak akan ada, sebab kamu kahwin dekat sana, kamu dah lelaki anak kan. Jadi no problem. Masalahnya kalau kamu buat kamu buat cadangan nak balik ke Malaysia, memang akan ada masalah, sebab perkahwinan kamu tidak sah mengikut perundangan Islam di Malaysia, dan juga JPN tidak akan meluluskan kelulusan untuk berikan kamu sijil nikah ataupun sijil perkahwinan sivil. Jadi akan ada masalah. Bermaksud, Encik Murtad sarankan kalau kamu nak berkahwin sebegini, jangan menetap di Malaysia, menetap di luar negara. Kamu kena work on kamu punya visa, kamu kena work on paperwork kau, macam permit kerja, sponsor kerja, ini semua kamu kena work on. Lepas tu kamu boleh migrate. Itu satu cara, Lagi satu, tadi macam Encik Murtad bagi tahu, kamu nak belajar pun boleh, terpulang kalau ada duit. Yang ketiga tu, kahwin tu adalah agak mudah, tetapi kamu kena cari pasangan beragama
lain ataupun beragama yang sama di luar negara. Bermaksud, kamu akan menggunakan kewarganegaraan dia untuk tinggal di negara sana. Misal kata suami kamu tu seorang Australia, ya. Memang dia lahir dekat sana. Kamu pun pergi dekat sana, pergi vacation, jumpa. Bukan satu kali lah, agak kerap kamu dah pergi sana banyak kali, terjumpa orang tu, jatuh cinta, apa-apa, kau boleh kahwin secara mudah. Ya, tetapi perkahwinan tu kalau dia bukan Islam, tetap tidak boleh daftar di Malaysia. Bermaksud, kamu boleh tinggal di Australia, kamu boleh kahwin dengan lelaki tu, dan kamu boleh buat anak semua, tetapi tidak boleh ada sebarang urusan dengan kerajaan Malaysia. Bermaksud, mereka takkan bagi kalau suami kamu atau isteri kamu tu bukan Islam. Sebab kerajaan Malaysia nak dia pula masuk Islam dekat Australia. Lepas tu mereka akan minta sijil nikah. Sijil nikah tu kamu kena submit dekat JPN. JPN akan submit dekat pejabat agama dekat negeri-negeri yang kamu telah lahir. Lepas tu daripada sanalah mereka akan proses. Agak memang mereka tak akan luluskan kalau pasangan kamu tidak masuk Islam. Ya? Jadi benda ni straightforward. Jadi Encik Murtad sarankan, ini terpulang kepada kau juga. Kalau kau ingat kau boleh dapat pasangan di luar negara, no problem. Memang boleh kahwin. Ya? Yang keempat, inilah yang Encik Murtad sangat minat dan Encik Murtad boleh cakap pakar. Minta suaka ataupun dikata asylum di luar negara adalah di mana orang-orang yang pernah ditindas, tidak kisah daripada aspek mana, agama, bangsa, perhubungan, relationship, ataupun daripada pihak-pihak tertentu macam aktivis. Kamu jadi aktivis di Malaysia, kamu pernah ditangkap di polis seperti siapa? Saudara Ali. Kan? Saudara Ali kan pernah jadi aktivis, lepas tu dia dikecam oleh kerajaan Malaysia daripada Sultan Johor saya rasa. Lepas tu dia dah menetap di Sweden. Encik Murtad pun sama juga, pernah dikecam oleh JAKIM, pernah dimasukkan ke pusat tahanan Islam, pernah dipukul, pernah diheret ke mahkamah, pernah dibeli macam-macam torture, pernah macam-macam lah nak cakap. Jadi Encik Murtad pun minta suaka. Jadi untuk minta suaka kena ada bukti, ya. Tak boleh simply-simply lah, ya. Nak ingat, minta suaka tu setakat bagi IC saja pergi kat luar negara, tak boleh. Dia akan minta, kenapa kamu tak nak berada di negara kau? Kenapa kamu nak datang minta pertolongan daripada negara baru? Okey, ini contohnya. Okey, misal kata kamu bercinta di Malaysia, ya. Suami kamu tu mungkin bukan Islam, kamu tu Islam. Kau tahu kan kalau dah kahwin, anak kamu tu automatik jadi Islam dan anak tidak setaraf. Bermaksud, perkahwinan kamu tidak akan didaftarkan. Memang kamu boleh buat anak, memang anak kamu tu boleh lahir di Malaysia, tetapi anak kamu tidak akan ada berbinkan dan juga tidak boleh ada anak perempuan ataupun anak lelaki. Memang tak boleh. Jadi perkara ni akan menimbulkan pelbagai masalah untuk anak tu bila dah dewasa. Kalau dia automatik lahir untuk mak Islam, jadi anak pun automatik Islam lah. Nanti bila anak kau automatik Islam, disangkut lah. Sebab kamu sendiri pun dah murtad. Kamu nak bagi anak kau susah sebab sangkut dekat agama tu kan. Lepas tu dia nak kahwin, kalau anak perempuan kamu tak boleh walikan dia sebab dia tak ada wali. Kau kena minta wali hakim. Benda betul memang complicated. Pergi dekat dokumen dia tak boleh tulis nama bapak. Bapak memang ada, memang dia tak bagi. Kan kerajaan Malaysia ni kan dia tu lebih utamakan untuk agama. Dia tak kisah pun untuk rakyat dia. Dia kisah agama. Jadi benda ni kita lah yang kena mengharungi. Kita lah yang dicabar tu, kita kenalah. Faham? Tak boleh berada di bawah dalam gelombang comfort zone. Ya, tak boleh ada dalam gelombang. Memang akan susah. Pergi ke luar negara memang susah. Macam Encik Murtad sendiri, bukan mudah, ya. 7 tahun menetap di luar negara, ya. Semua Encik Murtad kena tukar. Adab Encik kena tukar. Lepas tu kalau dah murtad, kamu tak boleh jadi Melayu. Kamu kena jadi orang bebas. Bermaksud, kalau kamu Melayu, mengikut peruntukan di Malaysia, kalau kamu Melayu Islam, kamu keluar daripada agama Islam, kamu bukan Melayu dah. Jadi kamu pilih lah, pandai-pandailah kamu nak ikut macam mana. Macam Encik Murtad, bila dah murtad terus macam tu je lah. Saya jadi orang bebas. Bila orang tanya, what race are you? I cakap, I'm free person. Macam tu je Encik Murtad beritahu. Senang je. Orang pun tak tanya banyak. Tak kisahlah dokumen tu kata apa. Kita yang kena, orang kata apa? Kita yang kena menilai lah. Kalau kamu nak jadi Melayu, kamu Melayu lah. Kamu tu mualaf lah. Jadi,
Benda ni adalah bila kau pergi ke luar negara, minta suaka, kamu kena ada dokumen. Dokumen yang paling penting adalah dokumen-dokumen menyatakan kamu pernah dikecam. Misal kata, kamu pergi ke mahkamah syariah, kamu pernah buat tuntutan nak keluar Islam, lepas tu mereka pun tak bagi, banyak-banyak filing dia bagi. Yang tu boleh digunakan sebagai contoh. Ataupun kalau kamu nak berkahwin, kahwin kamu tidak berdaftar, kamu ada bukti daripada JPM menyatakan tak boleh, ada CJ dia cakap tak boleh, permohonan ditolak ke apa, boleh pakai rujuk tu. Tetapi kena ada bukti. Sebab setakat pergi kat luar negara, minta suaka tanpa dokumen ataupun bukti, mereka tak bagi. Sebab mereka ingat kamu tipu. Sebab pakai agama, orang ramai dah misusekan benda ni. Ramai yang nak kata dia nak murtad lah, dia tak ikut cara Islam lah. Memang benda-benda ni semua orang dah misuse. Sekarang ni dah jadi masalah. Okey? Jadi untuk minta suaka kat luar negara, pastikan ada dokumen-dokumen yang penting, dokumen-dokumen yang boleh support. Kalau misal kata kamu dah keluar Islam, ini okey, ini contoh Encik Murtad boleh ajar ya. Orang ini, perkara ni orang lain tak boleh ajar, Encik Murtad ajar ya. Okey. Satu cara yang boleh buat untuk orang minta suaka secara mudah. Okey. Ini untuk orang yang berkenaan ya. Ini bukan, jangan pula gunakan alasan ini untuk kau keluar daripada luar negara, lepas tu kamu nak minta suaka. Okay? Sebab macam mana pun kalau kamu tipu, mereka boleh tahu. Sebab dia ada pakai lie detector test, dia ada pakai screening test, dia pakai macam-macam test nanti. Ya? Jadi ini untuk orang yang memang betul-betul yang ada masalah ya. Okay. Misal kata lelaki itu bukan Islam, perempuan itu Islam. Nak kahwin tak boleh. Perempuan itu pula hajat nak keluar jadi agama bukan Islam. Terpulang boleh jadi Kristian, boleh jadi Buddha ataupun Hindu. Kita ambil contoh sebagai Kristian. Jadi perempuan tu nak keluar agama Kristian, tapi IC-nya kata di Islam. Jadi secara automatik dia tak boleh kahwin selain lelaki ni kahwin. Memanglah lelaki ni boleh masuk Islam untuk kahwin untuk paper. Tapi berjaga-jaga, perkara ni tak akan habis. Benda ni akan pusing balik. Macam kita ya. Bila suami kamu masuk Islam, anak kamu lahir Islam. Bila anak kamu tu dah memang Islam, dia nak kahwin, confirm dia akan kahwin dengan bukan Islam. Dia pula berkahwin Islam. Jadi, kita tengah berikan secara undi. Bermaksud setiap kali kita buat kitaran ni, kita tengah bagi statistik kepada ahli politik, statistik kepada agama tu untuk memperoleh majoriti kaum ya. Jadi Encik Murtad nak berhentikan benda ni. Sebab lagi kamu convert, okay, ada ramai convert ikut duit, ikut tu ikut ni. Jadi setiap kali lah dia kena renew. Kau kena masuk, okay, anak kamu dah lahir, dia nak kahwin dengan lagi satu bukan Islam, masuk Islam. Lepas tu kita balik, anak dia lahir pula, anak dia Islam, lepas tu nak kahwin dengan bukan Islam. Jadi kitaran ni kena dia berhentikan. Jadi Encik Murtad bagi tahu, okay, this is the way for you to seek asylum in overseas. Okay. Pertama, bila kamu dekat Malaysia, pastikan kamu dah ingat Malaysia bukan negara kamu sudah. Kamu kena cuba tabah. Kumpul duit semana boleh. Sebenarnya untuk minta suaka tak ada duit. Percuma. Kalau boleh, Encik Murtad sarankan 100% kalau boleh, kumpul duit sikit. Sebab mereka akan bagi lawyer dekat luar negara untuk kamu suaka. Tetapi lawyer ni kita tak tahu sebaik mana dia boleh bantu kau. Memang dia akan bantu. Itu nasib. Itu loteri. Kalau dia tu jenis baik, nak tolong, ditolonglah. Kalau dia ala kadar sebab kamu tak bagi duit, kerajaan Amerika yang bagi duit, mereka tak buat lah. Kalau boleh, simpan duit. Simpan duit sikit-sikit. Pakai duit itu, satu kali kamu pakai untuk urusan peguam, bukan di Malaysia, di luar Malaysia. Okay? Kamu kena buat apa? Bila kamu fikir betul-betul suami dengan isteri, bakal suami dengan isteri yang lelaki bukan Islam dengan perempuan Islam tu, fikir betul-betul adakah kamu betul-betul tabah nak keluar daripada Islam. Okay? Lepas kamu dah tabah, boleh mengharungi cabaran ini, engkau mula kumpul duit, engkau mulalah jual benda-benda yang kamu dah ada. Kau check dulu, kalau umur kamu bawah 30, okey. Kalau umur kamu bawah 40, kau rasa nak boleh, okey juga. Tapi risiko tinggi. Kalau boleh, bawah 30. Lepas tu, kamu prepare kamu punya dokumen. Dokumen yang perlukan adalah sijil lahir kamu. Dapatkan yang paling terbaru, translatekan dokumen tu di Malaysia. Kedua, MyCard. MyCard bawa, jangan lupa. Pasport. Kalau boleh renewkan dekat-dekat kamu nak keluar daripada Malaysia tu, kamu baru renew. Okay? Kamu renew.
Lepas tu, kamu simpan. Dokumen-dokumen yang penting tu seperti misal kata kamu ada satu cadangan daripada Encik Murtad. Kamu boleh pergi ke Pesuruhjaya Sumpah, yang perempuan Islam tu, carilah yang boleh bantu kau. Cakap dekat dia kamu tak nak jadi Islam. Kau suruh dia, kau tulis lah kat sana kamu macam ni. Dengan ini Nur Siti telah berjanji hari ini tidak mau jadi seorang Islam dan juga keluar daripada agama Islam secara iman, secara Kamu buat apa? Kau draftkan, kau suruh orang tu stamp, chop, sign. Okay? Yang tu kamu buat fotokopi. Lepas fotokopi tu kau translatekan. Kau translate dalam bahasa Inggeris. Dokumen tu kamu simpan. Lepas tu gambar family kamu yang kamu tu beragama Islam, apa-apa kamu simpan juga. Ya. Lepas tu perhubungan kau dengan boyfriend kau, pernah tangkap gambar, pernah bersama-sama, tu pun kamu tangkap gambar, kamu simpan. Ini semua bukti-bukti menyatakan kamu bersatulah dekat Malaysia. Bagi tahu berapa lama kamu sudah couple. Janganlah baru jumpa 1 bulan 2 bulan kau nak minta suaka, memang tak boleh. Dia akan tengok juga berapa lama. Dia punya minimum tu kalau boleh tu macam dalam 2-3 tahun 4 tahun lah. Lebih lagi bagus. Bawah setahun tu memang saya rasa tak boleh lah. Susah. Jadi fikir betul-betul. Lepas tu kamu pilih bahawa kamu nak keluar daripada agama Islam. Agama Islam, kamu nak keluar daripada agama Islam tu, kamu dah tulis dekat Pesuruhjaya Sumpah. Lepas tu bawa dokumen tu, kepilkan baik-baik. Jangan pula kamu tunjuk dekat ibu bapa kau lah, nanti sedih. Kalau mereka jenis okay, mereka tahu kamu nak minta suaka, everything is going to go, tak apa. Kalau parent support, memang cantik. Jadi kepilkan semua, simpan IC sebelah lelaki. Lelaki tu memang non-Muslim, tak payahlah dia buat apa kan. Tapi still dia kena buat benda yang sama. Dia kena ada pasport, dia kena ada sijil lahir dia punya semualah yang sama macam ni. Kecuali surat sumpah. Jadi kamu kepilkan semua kepada orang-orang yang khas pernah buat permohonan nak keluar Islam dekat Jabatan Agama Islam. Dokumen tu pun kamu boleh translate dalam bahasa English. Lepas tu kamu boleh bawa ke luar negara. Jadi packing lah, mula packing. Kau fikir bila masa yang paling sesuai. Ada juga Encik Murtad bagi tahu kat sini nasihat ya. Disebabkan kamu akan tinggal daripada Malaysia agak lama dan juga tak tahu berapa lama kamu akan balik, okay? Kamu jangan sedih. Kamu jangan ingat kamu tak akan jumpa parents kau. Sebenarnya benda ni tak perlu risau. Kamu tengah upgradekan life kau. Kepada Murtad dan Murtadin, ingat satu, benda ni perkara yang sangat istimewa untuk kamu. Sebab bila Allah dah bagi kau hidayah lain, maksud Allah dah bagi kau permission untuk kamu keluar daripada agama Islam, kau keluar saja, kau tak perlu takut. Sebab bila kamu keluar Islam, kamu keluar daripada Malaysia, siapa nak kecam kamu? Keluarga kau? Tak ada. Keluarga kamu tak kisah. Walaupun kamu Islam kamu dalam hati. Tak perlu kamu nak tunjuk dekat IC. Islam tu dalam hati. Kalau parents kamu jenis fanatik, dia cakap, oh saya nak anak saya Islam, saya tak nak ni, cakap aja, saya ni seorang Islam daripada iman. Tak perlu saya tunjuk dekat luar. Faham? Kau janganlah provoke. Pandai-pandai lah Jadi engkau buat perkahwinan, kalau boleh perkahwinan kecil-kecil lah. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Buat secara senyap. Jangan panggil orang luar. Kalau boleh, orang-orang yang boleh percaya. Buat secara sendirian. Buat macam kenduri. Tak kisahlah kamu nak buat macam mana. Pakai baju bridal, nak pakai baju samping, nak pakai baju kurung. Terpulang lah macam mana kamu nak. Engkau boleh naik bersanding pun tak apa. Dalam cara Islam pun tak apa. Tak ada hal. Kau boleh buat. Kau cubalah buat. Caterkan untuk parents kamu. Biarlah mereka happy dah tua-tua. Lepas tu kamu bungkus. Selepas kamu kahwin, engkau tak boleh tinggal dekat sana dah. Bahaya. Encik Murtad sarankan letak 1 minggu paling maksimum. Dalam 1 minggu tu, kamu kena keluar daripada Malaysia. Lepas kamu dah kahwin, kamu kena keluar. Kamu kena terus pergi ke airport. Kau jangan cakap apa. Engkau ambil flight ticket, dah booking semua. Buat macam cara kamu nak melawat. Saya rasa untuk Australia, kamu kena apply ETIAS. ETIAS saya rasa kan, nak masuk permit. Kalau dia kata orang kata buat permit melancong dulu. Tak perlu kata kamu nak minta suaka apa pun, tak perlu. Buat permit melancong dulu, apply untuk ETAS tu kan. Something like that. Untuk New Zealand, Australia, saya rasa Eropah pun dah ada dah sekarang sistem tu. Kau kata kau melancong, kau pandai-pandai lah kau nak mohon tu macam mana. Sebab biasanya mohon tu cepat saja. Kamu mohon permohonan tu, biasanya mereka akan bagi kelulusan. Kelulusan itu jangan kamu misuse. Ingat ya. Ini Encik Murtad nak bagi tahu amaran. Jangan sesekali pakai permit itu di negara yang kamu akan menetap.
Permit pelancongan itu bermaksud adalah valid untuk kamu keluar daripada airport. Bermaksud bila kamu sudah masuk ke lapangan terbang negara tertentu, kamu jangan gatal-gatal cakap kamu nak pergi melancong dekat pegawai di sana walaupun mereka polis. Faham? Engkau kena buka mulut, berani buka mulut kata dekat mereka, I wanted to seek asylum in this country because I have been prosecuted because of my religion, my relationship with my wife, husband dan seterusnya. Kalau kamu tak tahu bahasa Inggeris, no problem. Cakap dengan mereka kamu nak translator bahasa Melayu ataupun bahasa yang kamu nak. Mereka ada translator, biar mereka boleh buat. Jangan sekali bohong dekat pegawai polis, pegawai immigration dekat luar negara. Perhatian, jangan buat begitu. Bila some airport dah cecah dekat bumi negara sana, kamu dah keluar, kamu jangan sibuk nak ambil beg. Jangan sibuk nak ambil beg. Pergi dekat immigration, pegawai immigration tak kisah siapa dia boleh polis, pegawai immigration, bagi pasport kamu dekat mereka, cakap, I want help. Saya nak minta pertolongan daripada kamu. Saya nak minta suaka. I want to apply for asylum. Sila tolong saya dan partner saya. Kita nak minta suaka. Jadi daripada sana, mereka akan tolong kamu. Jangan kamu gatal-gatal kata, kamu tipu dekat sana. Oh tak ada, saya nak pergi. Saya nak melancong. Saya nak keluar. Jangan buat perkara tu. Ramai yang buat perkara tu. Okay? Tunjuk mereka dokumen-dokumen yang kamu ada. Biasanya mereka akan buat begini. Bila kamu cakap sebegitu, nanti polis dekat sana dipanggil airport border control. Border control akan bawa kamu ke sebuah bilik integration. Dia akan bagi kamu duduk. Dia tak akan buat apa. Jangan takut. Dia tak akan tahan. Dia akan tanya kamu apa masalah kamu dekat Malaysia, kenapa kamu dekat sini. Kamu bagi tahu apa masalah. Engkau jangan cakap dekat dia, oh saya nak kahwin, kamu tak boleh kahwin. Jangan cakap macam tu. Kamu kata, saya tak boleh hidup di Malaysia sebab saya disekat. Segala benda, hak asasi kamu berkahwin, hak beranak, okey, hak perkahwinan, hak anak, hak beragama semua telah tercabar, telah diragut oleh kerajaan Malaysia dan kamu nak dapatkan hak itu balik. Okey, kamu cakap saya sebagai manusia berhak untuk dapatkan benda-benda sebegini. Hak berkahwin, hak anak, hak bebas ke agama. Benda ni semua kamu telah dikecam. Kamu tak dapat. Kamu tak boleh buat di Malaysia. Kamu kena bagi tahu apakah akan jadi kalau kamu balik ke Malaysia. Kamu kena cakap, polis boleh tahan kamu. Pertama, Jabatan Agama Islam boleh tahan kamu. Mahkamah Malaysia boleh tahan kamu. Mahkamah Syariah Malaysia boleh tahan kamu. Kamu boleh dimasukkan ke pusat tahanan Islam. Kamu boleh didera, dipukul, diberikan mental torture, boleh dipaksa kahwin, boleh dihukum dan pelbagai. Sebab memang akan dipenjara. Penjara ada, lepas tu boleh didenda, banyak macam lah. Boleh dipukul, boleh dirotan. Memang ada undang-undang ni, memang ada di Malaysia. Kamu cakap perkara ini dekat pegawai di sana, Encik Murtad boleh confirm 100% pegawai kat sana akan bantu kamu. Daripada sana, pegawai itu akan ambil pasport kau. Kamu berikan pasport. Kamu tak perlu dah pasport Malaysia. Dia akan batalkan ITAS tu. Bermaksud yang permit kamu masuk dan melancong tu, dia akan batalkan. Dia akan tukar kepada permit kamu tinggal untuk sementara. Bermaksud kamu boleh tinggal di sana dengan hak-hak sebagai seorang pelarian ataupun seorang yang perlukan perlindungan. Jadi mereka akan fikirlah dekat mana mereka nak bantu kamu. Dia biasa akan tanya, ada tak kawan-kawan kamu? Jangan kamu kata ada kawan lah, ada saudara, tak perlu. Dia akan sediakan penginapan untuk kamu. Kalau misal kata, dengar ya, misal kata, kalau dia kata dekat sana, dia kata, oh kita terpaksa masukkan kamu dekat pusat tahanan, kita kena masukkan kamu dengan puasa kuarantin ke apa, kamu ikut saja, tetapi kamu ada hak untuk dapatkan lawyer. Ya? Okey, maaf sebab tadi ada panggilan yang penting, jadi Encik Murtad terpaksa lah ya nak jawab. Jadi bersambung tentang kita punya minta suaka ni dekat overseas. Bila kamu dah pergi ke luar negara, okey, dan minta suaka, minta tolong daripada pegawai polis ataupun pegawai immigration kat sana, kamu kenalah
ikut segala arahan dekat sana. Kau jangan langgar. Jangan kamu, orang kata apa, lari sana, lari sini. Jangan. Ikut saja perintah dia. Dia akan bantu kamu. Okay. Lepas itu, bila dia telah berikan kamu penginapan, kau tinggal dekat sana, dia biasa akan bagi makanan, dia akan bagi minuman, tempat mandi. Lepas tu benda-benda perlukan macam selimut, cadar, semua dia akan berikan. Terpulang kepada negara itulah. Macam dekat Sweden, kebiasaan kalau minta suaka, mereka bila dah bagi kamu permit nak masuk. Sebab biasanya kalau kamu minta suaka, dia ada kat sana itu, dia akan tengok dokumen apa kamu ada, bahawa kamu cakap betul. Dia akan ambil jari kau, dia akan scan jari kau. Lepas tu dia akan tengok, okey, macam mana ada criminal record kau. Lepas tu mereka akan tengok nak bagi kamu masuk ataupun nak tahan kamu. Biasanya mereka akan bagi masuk. Lepas tu mereka akan berikan lah bagi kamu makanan, lepas tu bagi kamu minuman, tempat kamu nak mandi. Daripada sana kamu gradually kamu akan mula adapt. Pertama tu memang susah lah, tak tipu. Macam Encik Murtad sendiri pun pernah susah, sangat susah masa pertama datang sini. Sejuk, tak ada tempat nak tinggal. Encik Murtad tinggal sharing bermaksud Encik Murtad tinggal dekat pusat tahanan lah. Bukan pusat tahanan lah, macam pusat orang kata apa, dia orang punya center. Encik Murtad kat sana makan makanan tu dibagi, tapi macam makanan tak sedap lah. Tapi nak buat macam mana, perkara tu dah jadi kat kita, kita kena tabah mengharungi. Itu bab lain, nanti Encik Murtad bagi tahu perjalanan Encik Murtad nanti. Okay. Jadi bila kamu dah pergi sana, kalau minta, dia akan bagi kau peluang untuk bagi tahu apa dah jadi. Dia akan buat macam interview. Dia cakap, okay, sekarang ni kita berikan kau masa. Dia keluarkan surat. Dia kata ini masa untuk kamu bagi tahu perkara yang telah berlaku dekat Malaysia, dan kenapa kamu nak mohon suaka di Australia, misal kata. Jadi kamu nak bagi tahu kat sana sebab-sebab kenapa yang tadi Encik Murtad bagi tahu, kamu dikecam, tak boleh ada family, tak boleh ada anak. Nanti kamu akan dipaksa beragama, kamu akan dibawa masuk ke pusat tahanan Islam. Lepas tu dia akan minta bukti apa yang kamu ada. Misal kata kalau kamu sudah baptiskan, kamu kena cakap kamu sudah dibaptiskan di Kristian. Kamu adalah dokumen macam baptism certificate, kamu boleh tunjuk. Kalau ada, kebiasaannya tak ada lah. Jadi kamu kenalah tunjuk dokumen yang kamu dah pergi gereja, pernah ambil baptism. Kau kena tunjuk semua perkara itu. Lepas dah tunjuk, semua okey, dia akan berikan kamu masa untuk kemukakan dokumen-dokumen yang perlu. Lepas tu, masa tu dia akan lantik lawyer. Biasanya lawyer pun akan datang sekali. Tapi terpulang juga, kadang-kadang lawyer tu dia akan minta duit kat kau lah kalau perlulah. Kalau tidak, biasanya mereka akan serap. Tapi saya sarankan kalau boleh, kamu cakap dekat lawyer tu, kamu nak bayar lawyer tu sendirilah. Kamu tak nak susah kalau ada duit. Kalau tak ada duit, tiada masalah. Jadi Encik Murtad kat sini nak bagi tahu, keep in detail buat point form. Dengar balik benda-benda yang Encik Murtad bagi tahu. Kalau boleh cuba pause dekat YouTube tu, pause, kau ambil nota. Pause, ambil nota. Dokumen yang penting, surat daripada Suruhanjaya, surat daripada mahkamah, sijil lahir, my card, IC my card, gambar-gambar yang menyatakan kamu dengan dia dah orang kata apa, bersama-sama. Semua ni kamu kena simpan. Engkau tak boleh nak main-main lah perkara ni, sebab dia bagi kamu peluang sekali aja. Lepas tu kamu kena ada lawyer kan. Lawyer tu kamu bagi tahu lah benda yang dah berlaku, benda yang betul, bukan benda yang tipu. Jangan pula kamu make up story. Benda yang betul, apa yang berlaku, apa yang akan berlaku, semua kau kena bagi tahu. Daripada sana tu, kemungkinan dia boleh terima kamu sebagai refugee ataupun orang yang perlukan, orang kan pelarian. Kalau dia bagi status pelarian kat kamu, kamu bolehlah bekerja. Kamu dah jadi macam warga negara di sana. Kamu boleh buat apa saja kamu nak, macam bekerja, belajar. Lepas tu kamu dah boleh masuk sistem mereka, macam hospital percuma ke kalau ada. Jadi benda-benda ni semua adalah benefit kamu akan dapat dekat negara tersebut. Lepas tu kamu boleh berkahwin. Kalau mereka dah bagi tahu mereka, misal kata kamu dah pergi kat sana, kamu kan tak boleh kahwin di Malaysia. Kamu mintalah cara nak kahwin di luar negara. Tak kisahlah macam mana. Kalau kamu belum dapat permit nak tinggal tu, cuba tanya. Kalau dia cakap tak boleh, kena ada nombor social security number kan, ke IC mereka kat sana apa-apa. Kalau dia cakap kena ada itu, kamu kena tunggulah. Macam tu tak boleh. Tapi kalau boleh, seelok-eloknya ini macam ni. Ini info untuk encik, untuk semua yang berkenaan.
Kalau kamu dah rasa agak little selesa, bermaksud kamu dah ada duit sikit, kamu dah boleh macam boleh bekerja apa-apa, kalau boleh cepat-cepat buat anak. Tak kisahlah anak tu berakyat anak tu lahir macam mana, tak kisah. Janji anak tu dah ada. Kalau anak tu ada, lagi mudah lah ya suaka. Sebab suaka ni akan ambil masa lama. Asylum ni akan ambil masa yang agak lama. Memang lama. Depend. Ada yang bertahun-tahun ada yang berbulan-bulan ada. Terpulang kepada kamu. Yang perkara ni Encik bagi tahu bukan untuk LGBT ya. LGBT tu lain, bab lain. Ini Encik Murtad bukan bagi tahu tentang race. Bukan race. Race is different. Memang dia ada kata kamu boleh mohon suaka pakai apa orang kata apa ethnicity. Tapi kalau kamu pergi sana, kalau kamu kata Malaysia, misal katalah saya seorang Cina, saya kata sana, oh Malaysia mengengkang saya, Malaysia treat saya macam third class citizen, dia tak nak tengok benda tu. Dia tak kisah. Sebab untuk kat negara lain, sebagai kamu berbangsa Cina di Malaysia, kamu dah dapat benda yang sepatutnya kamu dapat. Ini dia akan tengok. Kamu boleh kahwin, kamu boleh berniaga, kamu boleh pergi sekolah, kamu ada medical, kamu boleh buat sebagai seorang Malaysia banyak benda. Setakat bumi putra, kamu tak boleh cakap kat sana. Mereka tak endah ya. Jadi benda ni not for you. If you are Chinese, kalau kamu Cina, kamu nak minta suaka just because of your economy, ataupun you are Indian going there because of economy, kau bagi tahu kamu kena alung. Ini semua perkara yang berlaku ya. Kamu ada masalah hutang, kamu nak lari daripada alung, mereka akan deport kamu. Mereka tak kisah siapa kamu, dia akan terus deport kamu. Jadi bahaya, jangan buat. Perkara ini yang saya bagi tahu suaka ni adalah for only legitimate problem like what we are facing for murtad and murtadin. Kepada murtad dan murtadin saja benda ni aplikasi benda-benda macam ni ya. Jadi pergi kat sana, start life baru, jangan nak sibuk, jangan nak kutuk, jangan nak buat video, jangan nak buat apa, hidup. Kalau boleh support GMM. Kita ni adalah badan, bukan kerajaan. Okey, kamu tak payah gatal-gatal nak bagi kepala kamu kat sana. Sebab bila kamu pergi bagi kepala kamu kat sana, senang je orang nak sembelih kamu ya. Jangan buat begitu. Kamu bahaya untuk keluarga kamu ya. Jadi sebagai perisai, GMM dah ada kat sini. Kita ada lawyer-lawyer, kita ada orang kata ahli politik-politik, kita ada juga ya ramai orang internal dekat kerajaan yang agak kebal jugalah ya, nak kata GMM ni. Dan kita juga ada hubungan dengan Persatuan Ex-Muslim Sedunia. Kita ada hubungan yang rapat dengan NGO-NGO lainan, aktivis-aktivis yang berlainan yang daripada NGO-NGO lainan. Dan juga kita ada jugalah famous lawyer yang Encik Murtad tak nak bagi tahu, yang attach dengan gerakan kita. Jadi jangan sibuk jadi hero dekat sana ya. Kalau misal kata kamu pergi dekat sana dah bermasalah apa-apa, kamu memang perlukan bantuan ya, SMS pula, email kat website Gerakan Murtad Malaysia, email cakap apa masalah, letak kat headline emergency. Sebab email tu biasanya Encik Murtad akan bagi terima juga ramai-ramai, banyak-banyak. Letak kat sana emergency, cakap benda ni adalah emergency, Encik Murtad boleh tengok secara cepat. Misal kata kamu dekat overseas kan, kamu tiba-tiba ada masalah, apa-apa berlaku kat kamu, kamu dah murtad, ada masalah, lawyer tak nak represent kamu ke apa-apa masalah, hubungi Encik Murtad supaya Encik Murtad boleh hubungi NGO kita yang bekerjasama untuk bantu kamu. Kau jangan gatal, kau nak buat macam-macam ya, sebab takut kalau sebab apa-apa tindakan yang kamu buat tu akan cetuskan masalah untuk kamu ya. Kita akan cuba sebaik upaya untuk bantu kamu menerusi kita punya badan-badan bukan kerajaan di negara tersebut ya. Yang itu satu. Okey. Lepas itu saja untuk sekarang ni. Take note, fikir dulu. Encik akan buat video yang akan seterusnya, apa yang kamu perlu buat lepas ni. Benda ni dah cover banyak juga. Okey, kau tak perlu risau. Kalau ada lagi benda-benda yang kamu ada ragu-ragu dekat apa benda yang Encik Murtad dah bagi tahu sekarang, kamu ambil nota, engkau tulis kat email Encik Murtad. Engkau email kat Encik Murtad, kata kamu tak faham, kamu nak bantuan macam mana. Tapi macam ni, Encik Murtad tak boleh buat bantuan kewangan. Memang tak boleh ya. Bantuan kewangan kita tak akan buat. Bantuan visa-visa nak keluar negara kita tak buat. Kita tak buat semua benda tu. Kita buat
untuk perundangan saja, macam penasihatan saja. Kamu nak minta nasihat, Encik Murtad boleh bagi. Cara-cara Encik Murtad boleh bagi. Kalau kamu nak cara nak orang kata keluar ke luar negara, cara-cara itu Encik Murtad tak boleh bagi, ya. Macam mana visa, permohonan visa, itu semua Encik Murtad tak boleh bagi. Okey, itu kena buat sendiri. Yang Encik Murtad boleh bantu kat sini tu cara untuk kamu nak pergi sana, information. Kalau kamu dah tersangkut kat sana, misal kata kamu dah pergi kat sana, tersangkut, tak tahu nak buat apa, ya, rasa macam kamu dah tak tahu nak buat apa, kau terstuck kat sana, lepas tu pihak kat sana pun macam bully kamu ke apa, biasa takkan berlaku lah, sebab mereka kan kerajaan. Kalau perkara macam tu, engkau terus letak kat sana emergency, kecemasan, tulis email, kau letak dekat sana, kau sangkut kat mana, suburb mana, negeri mana, negara mana, kawasan mana, nama tak boleh letak lah, tak perlu letak nama betul lah, letak nama samaran, lepas tu terus send email kat Encik Murtad. Encik Murtad terus akan semak dengan lawyer-lawyer kita dekat sana, dekat negara mana, sebab kita pun ada juga orang kata apa, kita ada contact dekat lawyer-lawyer, NGO-NGO yang berkenaan. Daripada sana kita akan ambil lah, bantu kamu, ya. Tapi kena faham, Encik Murtad hanya akan bantu untuk orang-orang yang betul-betul memerlukan sahaja. Jangan nak gatal-gatal nak kata Encik Murtad saya ni berbangsa, okey, mualaf tak boleh, ya. Mualaf tu consider mereka takkan bagi. Sebab mualaf tu, if you are born as non-Muslim, kamu ikut kita punya perundangan, kamu boleh keluar Islam, tapi kamu kena pakai lawyer. Yang tu Encik Murtad tak boleh tolong. Okey, jadi untuk itu saja, Encik Murtad boleh bantu kau untuk sekarang ni. Itu sajalah. Sekian, terima kasih.